أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Jari. Kerana dapat meluangkan masa dengan izin Allah untuk kuliah maghrib kita pada malam ini dengan buku bertajuk terjemahan Al-Qawlut Tam. InsyaAllah. Yang dihormati saf pentadbiran Gemah Darul Iman yang dikasihi dan dialukan kehadiran muslimat yang telah berada di Google Meet untuk malam ini untuk bersama-sama kuliah maghrib bersama Ustaz insyaAllah. Dan untuk seterusnya kita jumpa Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran di siri Al-Fatihah. Seterusnya jumpa untuk meneruskan kuliah maghrib pada malam ini. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim bi siri Al-Fatihah. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله صلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Saya kasihi Ustazah Maskiah selaku pengerusi moderator pada malam ini, seluruh kepimpinan, saf kepimpinan Gemah Nur Iman yang saya kasihi dan dirahmati Allah sekalian, mukminin dan mukminat, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita akan memulakan kitab baru yang saya kira agak penting kerana kita semua banyak yang terlibat dalam sembahyang jemaah. Saya katakan banyak terlibat walaupun wanita yang ramai dalam ni, tapi hari ini banyak dah yang pergi ke masjid dan kadang-kadang berjemaah dengan anak di rumah ataupun berjemaah dengan rakan taulan, sahabat. Jadi penting untuk kita faham. Sebelum ini kita pernah baca tentang masbuk dan muwafiq. Saya baca lagi, masbuk muwafiq pernah kan? Dah start, dah khatam dah kitab tu. Dah khatam dah. Jadi itu persoalan hanya untuk makmum sahaja. Dia tak terlibat dengan imam. Kita sebagai makmum saja nak kena fikir banyak, nak kena belajar banyak untuk masalah tu. Tapi kali ini, kitab ini untuk imam dan makmum kedua-duanya sekali dan banyak perkara ataupun furu', perkara-perkara yang perlu kita faham dalam disiplin untuk melaksanakan solat berjemaah. Jadi saya minta kalau yang ada kitab, buka muka surat yang pertama, yang macam ni lah kalau sama kulit dengan saya. Buka muka surat yang pertama, bahagian yang pertama. Okey. Baik. Kita masuk masalah-masalah penting bagi seorang makmum dan imam. Ya, bukan seorang lah, makmum ni tak kira lah berapa ramai pun. Dan imam. Apa masalah yang penting untuk kita faham? Perbahasannya ringkas-ringkas dahulu, nanti di belakang-belakang mungkin ada sedikit perkara yang agak sulit, tapi untuk awal-awal ni tak adalah sulit sangat. Cuma
perlu kita tahu. Yang pertama, bacaan ketika sembahyang diqamat. Ya, bacaan ketika sembahyang diqamatkan. Maknanya ketika solat diqamatkan sebelum solat fardu. Kerana solat fardu saja kita qamatkan, sembahyang sunat tak perlu qamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi yang lain tu semua sama macam azan saja. Apabila sembahyang diqamat, maka disunatkan bagi yang mendengar bahawa berkata ia seperti yang diucapkan tukang qamat semuanya. Allahu Akbar, sama je. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita masuk tang qad qamatis salah, qad qamatis salah. Maka sunat, ya, tak wajib, sunat. Kita yang mendengar ucapan tukang qamat tadi untuk kita mengatakan aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Kalau tak mampu nak ingat panjang, boleh baca takat aqamahallahu wa adamaha. Sunat je pun Ustaz, ialah kita nak memburu fadilat dengan ucapan-ucapan ni mudah sahaja. Jadi kita tak nak terlepas fadilat yang mudah-mudah. Maka kalau boleh ingat semua, ketika mana diucapkan qad qamatis salah, maka sebut aqamahallahu wa adamaha. Apa makna aqamahallah? Semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan. Wa adamaha. Adam ni maknanya kekal. Adama. Bukan adam, bukan adam. Adam tiada. Adama. Maknanya mengekal atas mengerjakan sembahyang itu. Kita minta supaya Tuhan bagi kita kekuatan untuk sembahyang, yang pertama. Yang kedua, supaya kita boleh kekal dalam sembahyang itu. Menjadikan daripada sebaik-baik ahlinya. Ya, ahli apa tu? Ahli sembahyang. Okey, ini selesai, mudah. Kita tengok nombor 2. Jangan berbimbang. Apa berbimbang di sini? Ini satu ibarat kitab yang kita perlu beri perhatian kerana yang mengarang ini dia orang Kedah, satu. Yang kedua, yang mengarang ni bukanlah mengarang apa, yang buat terjemahan, nama Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar. Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar. Dia orang Kedah. Jadi sebahagian takbir yang dia guna, ibarat yang dia guna itu perlu kita jelaskan. Nanti lepas kita tamat nanti boleh hadiahkan Al-Fatihah buat pengarang kitabnya, kerana dia menterjemahkan dari kitab Arab yang bernama Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Jadi dia terjemah dari situ. Baik, jangan berbimbang di sini maknanya asyik ataupun masyghul dengan doa ketika sembahyang jemaah, bukan Jumaat betulkan. Bukan sembahyang Jumaat, sembahyang jemaah diqamat. Maknanya apabila sembahyang jemaah diqamatkan, maka hendaklah kamu berbimbang asyik dengan menjawab tukang qamat itu, dan jangan kamu berbimbang ketika qamat dengan berdoa seperti mana yang dilakukan kebanyakan orang jahil. Mereka pada ketika itu asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Kita kadang-kadang tengah berdoa pada Allah, barangkali dia mungkin tengah sembahyang sunat, kemudian bila dia sembahyang sunat dia berdoa. Kan sementara nak sedang dia berdoa tu, tengah dia berdoa tu, tukang qamat. Doa dia tak habis lagi. Sepatutnya dia stop doa. Kerana apa? Kerana waktu itu yang sepatutnya bukan menghabiskan doa. Kita ni doa pun ada pahala, ada fadilat. Kemudian menjawab qamat pun ada fadilat. Tapi kita kena faham bahawa dalam Islam ini kita ada aulawiyat, kita ada keutamaan. Kita ada priority, yang mana lebih baik, yang mana lebih tepat untuk kita laksanakan, itu persoalan dia. Jadi yang tepat pada waktu itu ialah mereka yang ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah. Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qamat
waktu membetulkan saf-saf. Waktu kita betulkan saf, habis dah qamat, kita masuk dalam saf tu, ketika kita nak saling membetulkan tu, okey, masa tu boleh doa. Ringkas apa-apa yang, kerana waktu itu di antara waktu yang dituntut berdoa. Okey, ini ringkas sahaja. Cuma ini bagi saya maklumat yang agak penting, walaupun benda ini saya rasa biasa saja. Tapi maklumat ini agak penting kerana apa? Kerana bagi mereka yang memburu fadilat, bagi mereka yang faham tuntutan aulawiyat, maka benda ini sangatlah penting. Baik, yang ketiga, jangan berdiri sehingga selesai qamat. Ini sebenarnya khilaf. Kadang-kadang ada yang bertanya, ketika tukang qamat melaungkan iqamah, waktu bila yang tepat untuk kita berdiri? Adakah waktu dia kata Allahu Akbar terus berdiri? Itu yang terbaik? Ataupun ketika dia kata qad qamatis salah, berdiri waktu itu? Ataupun tamat sampai habis iqamah, baru kita berdiri? Mana satu yang lebih baik? Baik, di sini sebenarnya ada khilaf. Cuma pandangan yang tepat, pandangan yang kuat dalam mazhab kita ialah tamat dulu. Bagi selesai dulu iqamah. La ilaha illallah. Okey, bangun. Itu yang lebih tepat. Cuba kita baca. Betul tak saya kata? Para makmum yang sedang duduk, jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada qamat. Ya, macam saya kata. Dan kata qil, sebahagian pendapat, maknanya pendapat kedua, qil ini pendapat kedua, hendaklah bangun berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Waktu itu lebih baik. Waktu itu yang sepatutnya bangun. Jadi ada dua pendapat. Yang kuat, yang tepatnya ialah yang pertama tadi, iaitu biar tamat dahulu. Sebahagian orang dia rasa kita malas nak bangun awal. Sebenarnya bukan malas, kita tunggu sampai tamat. Saya lihat kebanyakan berdiri waktu Allahu Akbar, dia tak sekata, dia tak seragam. Kadang-kadang qad qamatis salah. Kalau kita boleh buat seragam lagi bagus. Maknanya selesai sembahyang sunat ataupun masuk dalam masjid, kalau tak sembahyang sunat pun duduk. Duduk kerana kita saat lagi ni kita bangkit serentak. Ketika mana iqamah tamat. Maka ketika bangun itu berserta dengan membaca doa Allahumma rabba hadhihi itulah kan, sama ya macam doa azan. Baik. Dan kata qil, makmum orang muda yang kuat bangun berdiri, hendaklah ia berdiri ketika selesai daripada qamat. Dan jika orang tua lambat bangun, dia nak bangun, proses boleh bangun tu lambat. Jadi yang lambat bangun ni better dia bangun waktu qad qamatis salah. Maknanya sementara dia nak betulkan tulang belakang, dia nak pakai tangan, nak tolak badan dia naik, bangunlah waktu qad qamatis salah. Adapun untuk yang muda cergas, boleh bangun cepat, itu bangun setelah selesai tamat. Sampailah la ilaha illallah. So ada tiga pendapat sini. Pakai je lah mana-mana. Cuma yang senang, yang kuatnya ialah ketika tamat iqamah. La ilaha illallah, barulah kita bangun. Okey? Baik. Nombor 4, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Bila kita masuk masjid, sembahyang sedang diiqamahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia boleh semayang ke sunat tahiyatul masjid? Jangan semayanglah. Ini orang tak belajar, jahil. Dia ketika itu yang dituntut ialah indimam, bersatu, bergabung untuk duduk di dalam saf untuk menyertai jemaah. Baik, dia rasa rugi kerana dia tak dapat solat tahiyatul masjid. Kerana ada fadilat, maka waktu itu dia akan dapat secara bersekali, iaitu fadilat pahala tahiyatul masjid akan dia dapat beserta dengan sembahyang fardu yang dia masuk tadi. Kerana untuk kita dapat pahala tahiyatul masjid, tak mesti sembahyang sunat. Kita hanya perlu melakukan solat sama ada fardu atau sunat sejurus masuk masjid. Iaitu mengisi slot sejurus masuk masjid tu, mengisi slot sejurus masuk masjid dengan apa jua solat. Maka kita akan dapat solat fadilat ataupun pahala sunat tahiyatul masjid. Iaitu dengan mengerjakan solat
Isyak ke Maghrib ke dengan berjemaah, maka dia akan dapat secara automatik iaitu pahala solat tahiyatul masjid. Baik, kita baca. Jika seseorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat, maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid kerana berpandukan kepada sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila sembahyang telah diqamatkan, maka tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang fardu. Hanya sembahyang fardu sahaja. Maka telah diterangkan dengan demikian oleh Al-Muhamili. Kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah dan berkata Al-Hannati dalam fatwanya. Jika masuk seseorang ke dalam masjid dan sembahyang sedang diqamatkan, maka jangan ia berdiri, bahkan ia duduk. Dan apabila selesai daripada qamat, barulah ia bersembahyang. Ini yang saya cakap tadi. Bila masuk dalam masjid, sembahyang sedang qamat, maka jangan dia berdiri. Jangan berdiri. Duduk dulu, duduk. Duduk, nanti kita akan bangkit ketika mana la ilaha illallah. Jadi masuk-masuk duduk dulu. Walaupun sedang diqamatkan, ia duduk. Duduk dulu. Baik. Yang kelima, janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempat biliknya. Para makmum janganlah bangun berdiri sehingga imam itu keluar dari tempatnya. Jadi sebenarnya sekarang imam ni dia dia tak duduk dalam bilik. Dia datang dengan kita sekali dan dia kadang-kadang sembahyang sunat dengan kita sekali. Yang lebih baguslah dia ada bilik imam, sebab tu imam ini boleh datang lewat. Jadi dia duduk dalam bilik. Jadi kita ni jangan bangun selagi mana dia tak keluar daripada bilik. Jadi kalau ada sebahagian masjid tu imam duduk dalam bilik. Baik. Sekalipun sembahyang itu telah selesai diqamatkan kerana berpandukan kepada sabda Nabi. Maknanya kita ni nak bangun untuk berdiri sembahyang. Yang pertama, biar iqamah selesai. Baik, kalaulah iqamah dah selesai pun imam belum keluar, jangan bangun. Maknanya imam kena keluar. Tapi selalu imam dah ada dengan kita. Imam dah ada dengan kita. Imam sembahyang sunat dengan kita. Dia datang pun pintu yang sama dengan kita. Dia berada di kalangan kita. Maka waktu itu kita berdiri, dia pun berdiri. Tak apalah. Dia berdiri, kita berdiri. Tapi kalau imam duduk dalam bilik, ini saya tengok banyak yang tak berapa nak faham lagi. Tapi tak apalah, benda ni pun bukanlah. Benda ni benda ramai yang tak tahu dan benda ini bukanlah kesalahan besar. Dia kadang-kadang imam tak ada lagi. Jadi dia orang berdiri, duduk dalam saf, menunggu imam. Yang lebih tepat ialah duduk. Sampailah la ilaha illallah, kita tengok kalau imam tak ada, tunggu imam dulu. Tunggu imam dulu. Jadi tunggu imam itu dalam keadaan duduk. Sekalipun sembahyang itu telah selesai diqamatkan kerana berpandukan kepada sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Nabi SAW kata dalam hadis ni, apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah kamu semua bangun berdiri sehinggalah kamu semua melihat aku. Nabi kata, melihat aku ini maknanya aku dah keluar daripada, sebab Nabi dulu dia datang daripada rumah masuk ke tempat sembahyang. Ya. Dan sebahagian solat Nabi melaksanakan di rumah dulu baru Nabi masuk ke masjid. Misalnya solat sunat fajar, Nabi melaksanakan di rumah kemudian baru masuk. Jadi waktu itu ketika Bilal iqamah, maka semua dikehendaki duduk kalaulah sekalipun Sayyidina Bilal iqamah dah selesai. Kerana apa? Kerana Nabi belum lagi masuk. Jadi kunci untuk bangun ini tak semata-mata, saya ulang, kunci untuk kita bangun untuk solat tidak semata-mata tamat iqamah. Tetapi ada dua, iaitu imam mesti ada dengan kita ataupun imam keluar daripada bilik. Jadi ada dua keadaan yang perlu kita fahami. Dua perkara yang perlu kita fahami untuk kita bangun berdiri. Inilah disiplin sebenarnya. Jangan kita belajar rasa rumit, Allah payah, bangun je lah. Jadi kita dalam ibadat, kalaulah kita dalam bab dunia ni banyak prosedur, banyak step kita boleh follow.
Jadi tak nakkah kita faham prosedur ataupun step, langkah-langkah dia punya peringkat-peringkat tu untuk kita masuk dalam solat juga. Kerana Nabi SAW berpesan sedemikian, "Iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Jadi kharajtu maknanya aku dah keluar. Maknanya wujud dah. Aku Rasulullah sudah berada bersama, barulah masuk dan kita bangun. Tapi saya ulang lagi sekali, imam selalunya di tempat kita jarang keluar daripada bilik. Dalam kebanyakan masjid yang saya mengajar, ada satu masjid sahaja imam keluar dari bilik. Yang lain imam ada sekali, imam pun datang sekali dengan kita pun solat sunat dia ada di kalangan kita. Jadi waktu itu dia bangun sekali dengan kita sebenarnya. Dia bangun sekali dengan kita. Maka waktu itu kita bangunlah. Tapi kalaulah imam bangun dulu, imam dibangun dulu sedangkan iqamah belum habis. Waktu tu kita tunggu iqamah. Bukan tengok imam. Jadi kena fahamlah tu. Setelah mana tamat iqamah, kalau imam belum ada jangan bangun. Tetapi kalaulah imam semayang dengan kita dan dia dah bangun, maka kita pun boleh bangun. Boleh bangun itu maknanya bukanlah kalau contoh imam tu saya ulang dekat qad qamatis salatu qad qamatis salah. Imam tu dah bangun, kita tak payah bangun lagi. Dekat sini tunggu habis iqamah. Dan dinakalkan pada syarah Muhazzab daripada Syekh Abu Hamid bahawasanya berkata ia mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah bahawasanya hendaklah para makmum itu bangun berdiri selepas selesainya muazzin daripada qamat. Maknanya bukan mazhab kita sahaja ni. Dalam syarah Muhazzab ni, syarah Muhazzab kitab Imam Nawawi, dia syarahkan Muhazzab. Al-Muhazzab ni kitab Al-Imam Ash-Shirazi. Dalam tu mazhab kata Syekh Abu Hamid, mazhab kita yakni mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah bahawasanya hendaklah para makmum itu bangun berdiri setelah yakni selepas selesainya muazzin daripada iqamah. Sama aja kita dengan mazhab Abu Hanifah. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pendapat ini sungguh muskil kerana menyalahi dengan hadis iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Jadi kita gabungkan dua pendapat. Kalau imam dengan kita macam tadilah saya dah ulang tadi, insya-Allah semua boleh faham dah kot. Baik, nombor 6, makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat atau hampirnya dengan qamat. Jadi waktu tu sembahyang sunat jadi makruh hukum dia. Daripada sunat jadi makruh, baik tak payah sembahyang. Kerana makruh, maknanya makruh ini suatu perkara yang tak disukai. Makruhun, dibenci lah. Tapi kita nak bagi tahu dibenci itu nampak macam kasar. Sebab ikrah karaha ni maknanya, kariha ni maknanya dibenci lah. Baik, bila makruh maknanya yang tidak digemari. Saya terjemah dengan tidak digemari lah lebih sedap ya. Kerana dalam ibadat ni kita kata dibenci macam kasar sikit. Cuma hakikat makna ya dibenci lah. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah dan Rasul lah. Mengikut secara fiqhan lah. Baik, makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat atau hampirnya dengan qamat. Ini saya nak tegur sebahagian jemaah yang sekarang ni kita adalah jam digital tu dia dah letak berapa minit gaps di antara azan tamat, kemudian diberikan ruangan untuk solat sunat, dan kemudian dia akan letak 10 minit daripada azan tu pukul berapa akan diqamatkan. Jadi kita tahu bila nak diqamatkan, kita masuk dalam masjid, kita sembahyang dekat-dekat orang nak qamat. Lepas tu masuk lagi seorang. Tok Bilal asyik tengok je, ada lagi orang sembahyang. Ada lagi orang sembahyang. Dia nak qamat jadi serba salah. Sekarang sebab itulah dia orang wujudkan jam tadi. Kalaulah makmum masih mengerjakan solat sunat pun dia orang tetap akan iqamah. Biarkan. Kerana kalau kita biar nanti dia orang tak akan tetap akan datang sembahyang sunat, akan datang sembahyang sunat. Kalau nak sembahyang sunat datang awal. Jadi kalaulah dia tengok-tengok di jam itu ada lagi 30 saat je lagi nak qamat dah ataupun seminit je lagi, ni tak sempat ni. Jadi kalaulah hampir dah, jangan sembahyang sunat lagi dah. Jangan. Ataupun selepas qamat. Selepas qamat maklum sajalah.
Sujud tilawah pun tak digalakkan waktu itu. Makruh juga sembahyang sunat dan juga sujud tilawah. Jadi waktu itu kita kena faham, kita sudah dekat dengan solat, maka makruh untuk kita mengerjakan solat sunat. Sama ada qabliyah ataupun yang tahiyatul masjid dan seumpama dengannya. Apalagi yang makruh, sujud tilawah. Ya. Sembahyang sunat atau sujud tilawah. Sujud tilawah faham ya? Sujud sejadah tu lah yang kita nak buat tu. Tapi sujud sejadah tu sujud tilawah lah, sujud tilawah. Dan sebahagian menamakan dengan sujud sejadah. Dan jika imam menyuruh muazzin qamatkan sembahyang dan ia belum memulakan qamatnya, atau ia tidak disuruh oleh imam qamatkan sembahyang tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai, ini yang saya bagi tahu tadi. Secara adatnya kita tahu dia akan qamat waktu bila. Kita masuk masjid pun tengok orang dah settle sembahyang sunat banyak dah. Maknanya dekat-dekat nak qamat dah tu. Jadi tak payah kita sembahyang sunat. Bila kita sembahyang, tukang qamat nak kena tunggu kita, dan kalaulah dia mula dulu, kita nak kena tergesa-gesa sembahyang. Baik. Masa memulakan qamat telah sampai, maka adalah makruh bagi makmum adalah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas dia qamatkan sembahyang. Atau tidak makruh baginya kerana qamat itu belum dimulakan lagi, mengikut pendapat yang muktamad bahawa perbuatan tersebut makruh. Adalah pendapat kedua kata selagi mana tak qamat sembahyang je lah, sembahyang sunat. Selagi tak qamat. Tapi pendapat yang lebih kuat, kalau dah hampir-hampir. Pada adatnya kita tahulah itu masjid tempat kita. Kita pun tahu kebanyakan masjid kalau macam solat maghrib tu macam 10 minit macam tu akan iqamah. Macam subuh tu dia orang bagi panjang sikit. Kadang-kadang boleh mencecah 20 minit. Itu saya rasa lebih okey lah 20 minit tu selepas azan, kerana nak bagi peluang. Subuh ni biasalah orang bangun, orang tak macam solat zuhur dan asar. Subuh ni orang bangun banyak benda nak kena buat. Dengan gosok giginya, dengan qada hajatnya, dengan nak kena mandi lagi kadang-kadang. Kemudian dengan sejuk pagi tu kadang-kadang orang pergerakan dia taklah pantas. Dia macam pergerakan yang agak slow, berperingkat-peringkat. Jadi kita tunggu masjid bagilah masa 20 minit. Tapi kalau maghrib macam tu 10 minit, itu pada adat, kita faham. Pada adatnya kalau kita sampai dalam keadaan begini, dah nak dekat dengan qamat, tak payah solat. Dia rasa rugilah. Ini masalah dia datang lewat. Bila datang lewat, kita memang rugilah. Tapi kalau dia nak sembahyang juga, dia boleh buat secara cepat-cepat, pakai pendapat yang kedua, yang mengatakan selagi tak qamat, tidak makruh. Okey, tapi cepat-cepat sembahyang. Lagipun kalau macam subuh, memang sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh, itu memang disunatkan untuk kita cepatkan. Tak payah sembahyang sampai 5 minit baru nak bagi salam, kerana memang dia terbina di atas takhfif. Dia dibina di atas keringanan, ringan. Maknanya just ringkas-ringkas kita buat. Itu yang dituntut ketika mana solat sunat fajar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengikut qaul pendapat yang muktamad bahawa perbuatan tersebut makruh hukumnya. Kerana barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Apa maknanya? Maknanya hukum dia hukum orang qamat dah. Sebab dekat nak qamat itu sebenarnya dah qamat sebenarnya. Kerana dia akan menjejaskan solat kita. Dia akan, sebahagian daripada solat kita akan masuk dalam ruangan qamat itu. Jadi kita jadi sembahyang jadi nak kena cepat, tergesa-gesa. Bahkan kadang-kadang mengganggu pula tukang qamat yang dia tengok ada lagi orang. Ini jadi menyusahkan. Kerana qamat boleh berlaku semasa ia sedang dalam sembahyang sunat. Ini yang saya sebut tadi. Dan dengan demikian boleh menyebabkan luput takbiratul ihram. Yang ni kerugian ialah sebahagian solat sunat kita berlaku dalam ruangan qamat. Maka bila kita sembahyang, kalau kita sembahyang lambat ataupun macam biasa kita sembahyang, maknanya kita ada kemungkinan potensi besar untuk kita terlepas takbiratul ihram bersama, yakni takbiratul ihram mengiringi imam. Ini yang kita nak kan? Ini yang kita tuntutkan. Jadi kalaulah semata-mata solat sunat, kita dah terlepas fadilat, iaitu fadilat apa perempuan sekalian?
fadilat takbiratul ihram dengan imam, ini kan rugi. Kita datang solat jemaah, antara benda yang kita nak rebut ialah bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Tiba-tiba kita sibuk dengan solat sunat. Jadi tak payah semayang. Tak payah solat sunat lagi. Kerana dia boleh menjejaskan ataupun luput. Luput ini makna hilang ataupun tidak berpeluang. Itu makna luput. Tidak berpeluang untuk takbiratul ihram dengan mengiringi imam. Okey, jadi kalau datang solat dekat-dekat nak semayang dah, kita agak memang nak faham dah orang nak qamat, tak perlu kepada solat sunat lagi. Baik, kemudian yang ketujuh, sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Sunat, ada yang angkat tangan ni nak tanya soalan ke? Ataupun tertekan tu? Memang saya nak tanya soalan. Ya, silakan. Okey, kita pergi subuh lah, contoh subuh lah. Bila kita dah sampai tu, maknanya dah nak sampai waktu tu. Selepas solat subuh tu, kita qada solat sunat kita tu. Boleh ke Ustaz? Selepas subuh ke? Ya. Oh, selepas waktu subuh. Ya. Subuh dah tak ada solat sunat. Tak, macam ni Ustaz. Sebab bila kita sampai di surau tu, imam dah qamat kan? Jadi kita terpaksa mengikut imam lah. Ya. Okey, untuk solat subuh. Tapi kita nak buat juga solat sunat subuh itu. Jadi kita qada lah selepas habis solat subuh tu. Ada ke macam tu Ustaz? Itu yang saya sebut tadi, tidak ada solat sunat selepas solat fardu subuh. Okey, macam mana nak qada? Qada ialah kita masuk waktu duha nanti. Waktu yang diizinkan tu, waktu itu sudah diizinkan solat sunat semula, waktu itu qada semula. Ketika waktu duha tu. Oh, maknanya kalau kita buat immediately tu tak boleh lah. Tidak digalakkan ke atau tidak boleh ke atau berdosa? Kita kena ada solat, dia panggil solat sunat yang ada sebab sebelum sahaja diizinkan. Sebab sebelum sahaja diizinkan. Jadi oleh kerana kita dah terlepas, tidak ada solat sunat selepas subuh, apa yang perlu kita buat ialah kita tunggulah ketika mana selepas subuh pun tak boleh lagi kan. Dia kena naik 20 minit, 25 minit, ketika itu barulah kita qada solat qabliyah subuh. Memang boleh diqada ya, kerana solat sunat qabliyah dan ba'diyah ini disebut sebagai solat sunat yang mempunyai waktu. Solat sunat yang mempunyai waktu, maka solat sunat yang ada waktu sahaja yang boleh diqada. Adapun solat mutlak dan sebagainya tidak dibolehkan qada lah. Baik. Yang ada soalan nanti simpan, saya akan buka ruangan soalan ketika pukul 8.45. Sorry. Okey. Malam ni nak baca surah Al-Mulk tak? Kata tak ada kuliah Isyak. Baca Ustaz. Baca. Maknanya saya buka dalam pukul 8.40 macam tu saya buka. Kuliah Isyak tak ada. Ustaz boleh lebih sikit pun tak apa. Yalah, tapi saya ada urusan pukul 9. Oh, okey. Baik, 8.40 macam tu saya stop. Kita nak masuk sampai nombor berapa sampai nombor 8. Nombor 8 tu insya-Allah saya stop. Ya, sampai nombor 8 tu saya stop. Kita buka sesi soal jawab, kemudian kita baca surah Al-Mulk insya-Allah. Baik, sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Ini kena fahamlah. Pertama perkara yang saya nak tekankan ialah imam kena pusing belakang sikit tengok. Imam kita ni kadang-kadang sebahagian dia masuk saf tu duduk saf gitu je lah. Yang terbaik ialah dia pusing ke belakang dan dia tengok. Masuk, dia sebut sawu sufufakum, betulkan saf, rapatkan saf, betulkan saf, rapatkan saf dan okey macam tu isi ruangan itu. Sehingga zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia mempunyai informer pula. Informer ya orang panggil yang boleh inform dalam setiap saf tu dia ada. Maka dia akan tanya okey tak lagi, maka
Setiap saf itu akan bagi tahu, ada wakil dia untuk memberitahu dah okey, saf ketiga dah okey, dah keempat dah okey, yang kelima dah okey, okey. Barulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab memulakan solat. Kemudian di dalam nak mengisi saf, saya minta jangan kita tolak orang masuk. Ya, jangan tolak orang. Maksudnya kita pergilah. Kita yang masuk, bukan kita menolak orang ataupun mendahulukan orang lain. Ini satu sikap yang tidak betul dan saya ingat benda ini terlalu berleluasa dalam masyarakat Melayu kita. Ya. Ada jawapan baru tu kata, siapa tulis tu cuba baca tengok. Dia kata boleh sembahyang solat sunat subuh selepas subuh. Seperti saya tak baca sampai habis. Boleh bacakan, bila yang tengok cek boleh bacakan tak? Saya belajar memang boleh solat qada sunat subuh selepas solat subuh dan ramai juga ustaz bagi pandangan itu. Baik, kalau macam tu saya saya cek semula. Saya semak, nanti saya akan beritahu. Sebenarnya saya agak yakin dengan jawapan saya tadi. Tapi bila ada macam ni tak apa, saya akan semak semula, cek semula. Kemudian saya akan betulkan sekiranya saya salah. Kerana saya faham waktu kita belajar dulu waktu tahrim as-salah, waktu-waktu yang diharamkan ataupun makruh tahrim untuk kita laksanakan solat ialah selepas solat subuh. Selepas solat subuh dan selepas solat asar. Boleh tak kita buat solat sunat waktu itu? Kan disebut dalam kitab fiqh, mana-mana solat sunat yang mempunyai sebab sebelum. Mempunyai sebab sebelum. Jadi adakah sembahyang sunat qabliyah itu mempunyai sebab sebelum? Nanti saya semak balik. Kalau dia termasuk, maka insya-Allah boleh buat. Saya akan betulkan. Okey? Biasalah kita manusia ni bukan kita ingat semua. Tapi tak apalah. Saya pun tak kata ustaz tu salah. Tapi saya pun tak cakap saya betul lagi. Nanti insya-Allah kita betulkan semula kalau ada kesilapan ya. Minta maaf kalau saya tak boleh bagi jawapan sekarang. Kalau dia berkenaan dengan hukum, ahkam, maka dia perlu, kalau kita ada kepastian baru boleh jawab. Saya tadi agak pasti. Tapi bila dah mencari, saya jadi confused balik. Saya akan semak semula. Baik, saya nak teruskan lagi tentang masalah betulkan saf. Jadi, disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia para makmum membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Maka jika para makmum tidak membetulkan saf mereka, maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf. Ini sebenarnya memang sunnah. Jalan, cek. Maka hendaklah imam itu berjalan antara saf untuk membetulkan, kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi saya nasihatkan kita yang paling penting yang selalu saya sebutkan tadi, iaitu perbuatan sebahagian orang kita, iaitu dia sendiri. Dia menolak sahabat dia, kawan dia, ataupun orang yang tak dia kenali masuk ke dalam saf depan. Yang paling depan itu kan untuk orang lelaki lah. Untuk orang perempuan ni saf dia yang paling belakang. Baik. Kemudian yang ke-8, tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Ini jangan ada saya tak pernah jumpa lah orang bila nak mula sembahyang dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim, usalli. Jangan, tak payah. Memang tak ada tuntutan sebenarnya. Memang tidak ada tuntutan. Bila tidak sunat, maknanya tak ada pahala. Tidak ada pahala waktu itu. Ketika itu tuntutan ialah melaksanakan takbiratul ihram. Kalau nak baca pun baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ila akhiril ayah. Adapun untuk nak memulakan, ini di antara bahagian ataupun keadaan yang perbuatan baik tetapi tak disunatkan mula dengan bismillah. Tak disunatkan. Karena waktu itu yang kita nak mula ialah kita mulakan dengan takbiratul ihram. Berkata Syekh Al-Qamuli dalam Kitabul Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca bismillah ataupun basmalah. Seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membaca ketika hendak ia berihram dengan haji. Nak berihram pun tidak disunatkan untuk memulakan bismillahirrahmanirrahim. Maka tinggalkan bismillah. Waktu itu kita fokus untuk memulakan takbiratul ihram.
Jadi kita simpan nombor 9 dan nombor 10 tu kita simpan pada minggu hadapan insya-Allah. Saya memang tak cadang nak baca banyak sangat kerana dia banyak isu, banyak masalah. Kita just fokus beberapa isu, tapi kita ingat permasalahan itu daripada kita baca banyak tapi kita terlupa ataupun tak faham. Tapi untuk minggu ni dia tak susah sangat. Jadi kita baca agak banyak 8. Jadi kalaulah agak rumit, mungkin 5 number, 5 masalah pun dah cukup ya untuk kita baca. Baik, saya buka soalan pada yang nak tanya. Yang boleh jawab, saya jawab. Yang tak boleh, saya simpan. Saya ambil makluman itu, saya simpan insya-Allah untuk bawa ke minggu seterusnya. Saya buka soalan. Tapi sampai 8.55 macam tu, saya nak kita baca surah Al-Mulk. Melainkan boleh baca sendiri surah Al-Mulk, tak apalah. Kita boleh buat soal jawab sampai pukul 9. Baik. Silakan. Ada yang nak tanya? Okay, Puan Ros, silakan. Pasal solat sunat yang sebelum subuh tu kan, yang saya dengar Ustaz cakap, dia kata kalau kita dah biasakan mengamalkan solat sunat subuh, dia kata bila kita tak sempat, dia kata selepas solat subuh tu dia kata kita boleh buat. Dia cakap macam tu. Tak apa, saya dah bagi tahu tadi, saya akan semak semula. Okey. Sorry Ustaz, minta maaf Ustaz. Lagi soalan lain kalau ada yang berminat nak bertanya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, selepas kita sembahyang subuh kan, macam Ustaz kata tak boleh buat sembahyang sunat. Tapi kalau kita sembahyang sunat qadha yang kita tinggal lama-lama tu boleh tak Ustaz? Selepas subuh kita terus buat qadha. Terima kasih Ustaz. Dalam kitab-kitab fiqh yang lain menyebut bahawa hukum kita sembahyang waktu tahrim ini, haram tersebut jatuh pada sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab sebelum dan sembahyang fardu yang sengaja kita cari waktu tu. Waktu lain tak nak sembahyang tapi kita sengaja cari. Kalau tak sengaja tak apa. Ataupun kita kata waktu ni sahaja yang ada terluang. Waktu lain agak sibuk, letih. Okay, fine. Boleh juga. Okay. Jadi saya nasihatkan yang nak sembahyang fardu waktu itu, jangan sengaja mencari waktu itu. Tetapi kalaulah dia kata waktu ini sahaja dia ada, waktu ini sahaja dia boleh, ataupun solat dia terlalu banyak, waktu sangat-sangat sempit, okey, bolehlah dia qada pada waktu tersebut. Ya. Lagi soalan lain? Terima kasih Ustaz. Sama. Saya nak tanya. Ya, silakan. Yang tentang qada tadi tu, kalau kita nak qada solat subuh, kita buat dalam selepas waktu kita solat subuh, itu boleh kan? Lepas ke sebelum? Selepas. Saya jawapan yang sama macam saya jawab tadi. Ya. Iaitu jangan sengaja cari waktu itu. Kalaulah kita tak sengaja, sebagian pendapat mengatakan kalaulah adat dia begitu tidak mengapa. Ya. Ini So kalau macam tu, kita nak buat qada solat subuh tu di waktu-waktu yang lain lah. Di waktu solat lain ataupun di waktu macam sebelum waktu subuh, waktu malam ke macam tu. Itu yang lebih tepat, yang lebih baik. Macam contoh kita bangun dalam setengah jam lagi nak masuk subuh, kita isi slot itu dengan qada solat, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada dia sembahyang tahajud ataupun dia sembahyang sunat-sunat yang lain tu, dia sembahyang iaitu mengqada solat fardu yang luput tak kiralah bertahun-tahun ke berbulan-bulan. Itu yang lebih baik. Saya tak kata tidak sah. Saya kata dia sengaja cari waktu tu. Kalau dia tak sengaja tak apa. Contohnya lepas sembahyang dia kata, nanti tak apa rajin, nanti ada kerja lepas subuh, nanti dah jadi busy, sibuk. Mungkin buat je lah. Saya cakap waktu biasa ni tengok TV. Waktu tak haram tu tengok movie. Buat benda-benda yang tapi waktu tu lah dia cari nak ni. Tapi kalau dia kata memang waktu lain busy, tak boleh, waktu tu je ada. Ataupun dia terlintas, waktu ni lebih senang nak buat daripada nanti bila aku balik rumah dah dah jadi sibuk, dah jadi makin malas, maka boleh sahaja dia buat. Boleh sahaja. Sebab kalau yang macam dia dah terbiasa, macam setiap lepas solat fardu, dia akan qada solat fardu yang sama selepas solat fardu dia itulah. Itu bolehlah Ustaz. Taklah, itu dia kata dah menjadi sudah menjadi
Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Apa yang difahamkan apabila kita masuk ke dalam masjid, kita tak disuruh duduk dulu sebelum kita sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau misal kata macam Ustaz kata tadi, kita masuk orang tengah qomat. Ustaz kata elok kita duduk baru kita bangun. Tapi dapat ke kita tahiyatul masjid tu punya pahala bila kita dah duduk dulu? Kita akan dapat fadilat. Fadilat itu kita dapat di dalam solat fardu. Fadilat yang kita kata luput bila duduk ialah kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Saya kata solat sunnatul masjid bersendiri, tetapi kita akan dapat melalui sembahyang fardu. Jadi duduk tadi kerana apa? Duduk tadi kerana qamat solat fardu. Kita duduk kerana qamat. Tetapi fadilat akan dapat tak? Kita akan dapat bukan berdasarkan sembahyang tahiyatul masjid, tetapi sembahyang fardu. Kita akan dapat berdasarkan sembahyang fardu. Itu sahaja. Itu aja, ada perbezaan di situ. Jadi maknanya tahiyatul masjid tu macam mana Ustaz? Tahiyatul masjid dapat melalui sembahyang fardu. Saya sebut tadi. Jadi bolehlah kita duduk sampai tu. Dituntut duduk dalam kitab sebut tadi kan? Ya Ustaz. Dia beza tu. Luput fadilat kalau duduk sekiranya nak sembahyang tahiyatul masjid. Kita bukan sembahyang tahiyatul masjid, kita sembahyang fardu. Sembahyang fardu akan dapat fadilat tahiyatul masjid melalui sembahyang fardu. Ini yang disebut sebagai sembahyang yang boleh ditumpang, yang boleh didapatkan melalui sembahyang lain. Jadi sebab tu kita duduk memanglah untuk sembahyang tahiyatul masjid bersendiri dah luput. Tetapi kita dapat fadilat tu. Habis duduk sebab apa? Duduk kerana memang tuntutan untuk menghormati qamat, kerana kita akan bangun untuk qamat. Qamat tu untuk sembahyang sunat ke? Tak, sembahyang fardu. Lain-lain tu, dia ada perbezaan di situ. Okey? Okey. Okey Ustaz. Ada soalan lagi? Sebab Ustaz nak baca Ustaz nak baca surah Amr ya. Okey, satu lagi Ustaz. Ya. Okey, masa kita masuk ke masjid tu, kita tengok ada lagi dalam 3 minit lah sebelum masuk waktu. Jadi kita cuba untuk sembahyang sunat ya. Tapi tiba-tiba ada orang qomat lah. Kita kena memutuskan solat itu ke atau kita teruskan dengan solat kita? Kita sedang sembahyang ke waktu tu? Kita dah angkat takbiratul ihram lah, tapi tiba-tiba kita dah dengar qomat. Pendapat yang dalam mazhab kita menyatakan tak perlu putuskan sembahyang, cuma cepat-cepat habiskan. Cepat-cepat habiskan. Ya, cepat-cepat habiskan. Cuba dengan agak segar, bukanlah sampai membatalkan sembahyang, tetapi kita kena ringkaskan. Contoh Fatihah sahaja, kemudian bila rukuk cukuplah dengan subhanallah, kerana kita nak kejar yang lebih penting. Melainkan tak solat lagi. Dia sebenarnya ada tu perbincangan di depan. Nanti lagi depan kita akan jumpa ketika solat sunat, iqamat berlaku. Maka apa yang kita nak kena buat? Tapi benda itu berada di depan nanti. Okey. Cuma pendapat yang dalam mazhab kita, cepat-cepat habiskan. Cepat-cepat habiskan. Ada sebagian pendapat dalam mazhab lain, stop terus bergabung dengan jemaah. Okey. Sebab itu saya katakan tadi, kalaulah 3 minit sempat. Ini masalah kalaulah tinggal lagi 30 saat, 1 minit. Ini yang kita sebutkan tadi tu. Yang kita sebutkan tadi dah tak boleh sembahyang lah sebenarnya. Makruh dah waktu tu sembahyang kerana orang dah nak qamat dah. Kerana sebahagian daripada perbuatan sembahyang kita itu akan menyebab masuknya dalam fasa berlakunya takbiratul ihram, dan ini akan luput takbiratul ihram bersama dengan imam. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Kita baca suratul Al-Mulk. Boleh share di skrin. InsyaAllah jangan risau, soalan-soalan boleh dibawa ke minggu hadapan. Kita boleh tanya lagi. Kalau banyak betul soalan yang berminat nak bertanya untuk kelas kita pada hari Sabtu, kita akan stop lebih awal daripada ni insya-Allah. Kita baca sikit tak apa, janji ingat. Kerana dia berkaitan dengan masalah ni, dia memerlukan ingatan.
Kalau kita baca ringkas macam tafsir apa semua tu dia tak susah. Tapi fiqh memerlukan kepada ta'ammul, maknanya perhatian yang lebih. Baik, kita baca sama-sama surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Apa ni, kita serahkan kepada Ustazah Maskia, silakan.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran. Atas perkongsian ilmu tadi, semoga menjadi panduan dan memandu kita kepada jalan yang benar, dan semoga kita dapat beribadah kepada jalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga terima kasih kepada Ustaz kerana dapat memimpin bacaan Al-Mulk. Dan terima kasih juga kepada para jemaah yang masih berada di Google Meet pada malam ini. Dan Masya Allah, pada malam ini kita tidak dapat mengikuti kuliah Isyak kerana kuliah kita dibatalkan. Dan untuk heban seterusnya pada esok hari, kita terus kepada soalan kuliah subuh. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad untuk bacaan surah Yasin, tahlil dan doa dan qasidah serta selawat. Masya-Allah. Ya-Allah. Dan dengan ini saya selaku moderator pada malam ini mewakili Gemanur Iman mohon kemaafan di atas kekurangan dan kesilapan sepanjang menghadirkan kuliah Maghrib pada malam ini. Dan sebelum kita akhiri, kita jumpa Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah Maghrib kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampunan maaf sekiranya ada kesilapan, kesalahan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan semua jemaah Gemanur Iman, saf pentadbiran dan semuanya dirahmati Allah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilapangkan kehidupan, dipermudahkan urusan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.